Rasulullah dan sahabat ada tak lepas solat itu berzikir ramai-ramai? Ada tak buat? Ada. Tak ada. Siapa zikir ramai-ramai lepas solat? Haram lah. Umat Islam sekarang ni lebih kurang 1.8 bilion. Yang ikut paham Wahabi ni kira-kira 5% je. 95% ikut pahaman ahli sunnah. Jadi siapa saja yang berwirid ramai-ramai lepas sembahyang itu sesat. Sesat tempatnya di neraka. Yang Nabi tak buat tak boleh dijadikan alasan haramnya perbuatan itu. Saya pernah berdialog dengan seorang kawan yang memang dia faham Wahabi, sangat kuat di pahaman Wahabi. Dia nak menang saja. Saya soal dia, kalau saya beramal sehari semalam baca suratul Ikhlas 1000 kali, Nabi tak buat kan? Nabi tak suruh kan? Haram tak? Dia tak boleh jawab sampai sekarang. Haram tak saya baca suratul Ikhlas sehari semalam 1000 kali? Atau lepas solat itu saya baca 300 kali, saya 5 waktu 1500. Haram tak? Nabi tak buat. Dia termenung. Dia tak boleh kata tak boleh, dia tak boleh kata boleh. Adalah merupakan satu perkara yang sangat penting berkaitan dengan agama kita. Tapi sebelum saya ceritakan apa yang menjadi tajuk pada petang ni, saya lebih pada khidmat saya eloklah kalau saya terangkan sejarah, latar belakang sejarah masalah yang timbul, masalah yang sengaja ditimbulkan oleh gulungan yang kita gelarkan dengan gelaran gulungan mereka yang faham Wahabi. Kita perlu mengetahui latar belakang sejarah. Sejak Rasulullah SAW, sejak zaman Rasulullah SAW berlalu masa selama 7 abad, berlalu masa selama 700 tahun. Di abad pertama sampailah awal abad ke-8, 700 tahun. Suasana dan keadaan agama Islam yang dipahami oleh masyarakat Islam, oleh ulama, begitu aman, begitu tenang, tidak ada masalah yang besar berlaku. Ini satu fakta. Selama berapa tahun? 700 tahun. Sejak zaman Rasulullah sampailah awal abad 8 Hijrah, 700 tahun. Aman, tak ada apa-apa. Pemikiran agama umat Islam aman. Tak ada isu yang besar. Tapi mulai akhir abad ke-7, awal abad ke-8, timbullah satu masalah besar yang ditimbulkan oleh seorang tokoh ulama yang memang hebat, yaitu Ibn Taymiyah. Ibn Taymiyah meninggal dunia tahun 728 Hijrah. 728 Hijrah. Pemikiran agamanya terdapat yang tidak sesuai dengan pemikiran agama ulama yang berada di arus perdana ketika itu. Pemikirannya banyak yang berbeza dengan pemikiran agama semua ulama yang berada di arus perdana ketika itu. Karena itulah maka Ibn Taymiyah pernah dihadapkan ke jawatan kuasa pemulihan. Jawatan kuasa pemulihan pemikiran agamanya. Bukan sekali, tapi banyak kali. Setiap kali Ibn Taymiyah dihadapkan kepada jawatan kuasa ini, Ibn Taymiyah terang-terang dikata dia tarik balik pandangan dia. Dia tak akan ikut. Tapi selepas itu beliau tetap mewar-warkan pandangan beliau. Karena itulah pihak yang berkuasa bertindak, katanya di penjara beberapa kali. Pernah dibuang daerah ke Iskandaria. Bagi saya, bagi kita,
yang hidup di abad 15 ni rasanya kurang tepatlah kalau kita salahkan, kalau kita mandai-mandai dengan ilmu kita salahkan Ibn Taymiyah. Kerana itu kita boleh memandang, boleh dapat fakta yang jelas tentang kesilapan Ibn Taymiyah ni menelusuri ulama yang hidup sezaman dengan beliau, yang telah pun menulis kitab mengkritik pandangan Ibn Taymiyah. Syekh Tajuddin Subki meninggal dunia tak salah saya 745 Hijrah. Beliau adalah sezaman, hidup sezaman dengan Ibn Taymiyah. Bagi saya Syekh Tajuddin Subki adalah pengkritik yang paling hebat, dan kritikannya itu kekal, boleh kita baca sampai sekarang. Kerana Syekh Tajuddin Subki telah mengarang sebuah kitab yang diberi tajuk Shifa'us Saqam. Tajuk kitab ini pun sudah menggambarkan tentang bahaya pemikiran agama Ibn Taymiyah. Sifat penyembuh, Saqam artinya sakit lumpuh. Yang dimaksudkan ialah penyembuh sakit lumpuh agama. Setengah pemikiran agama Ibn Taymiyah ni kalau dibiarkan boleh melumpuhkan pemikiran agama umat Islam. Kerana itulah Syekh Tajuddin mengarang kitab Shifa'us Saqam dengan harapan supaya umat Islam dapat memahami, membaca, memahaminya supaya selamat agama. Dalam kitab ini Syekh Tajuddin menumbuhkan 5 masalah. 5 masalah. Yang pertama ialah tasyaffu', kedua istighasah, ketiga isti'anah, keempat tawassul, dan kelimanya ialah ziarah kubur. Kalau tak salah saya, cuba baca kitab ni. Saya dah baca beberapa tahun dulu ya, dalam awal 90-an. Ketika saya menulis tesis PhD saya baca kitab. Ya, 5 masalah: tasyaffu', istighasah, isti'anah, tawassul, dan ziarah kubur. Syekh Tajuddin menjelaskan, adapun tasyaffu', istighasah, isti'anah, tawassul itu maknanya sama, tidak berbeza. Tasyaffu' artinya minta syafaat, syafaat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Istighasah pun maknanya sama, minta syafaat Nabi. Isti'anah pun maknanya sama, minta syafaat Nabi. Tawassul pun maknanya sama, minta syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak ada beza. Cuma istilahnya aja berbeza, tapi maksudnya sama. Tapi oleh kerana apa itu, Ibn Taymiyah kadang-kadang dia guna apa ni, zahir perkataan dalam menafsirkan setengah ayat. Maka ada kekeliruannya. Bermula daripada syafaat, ya. Syafa'atul kubra. Syafa'atul kubra ni khusus nanti di hari akhirat. Mana-mana manusia yang sepatutnya masuk ke neraka, bila dapat syafaat Rasulullah SAW, mereka dimasukkan ke surga, sekalipun mereka berdosa besar. Rasulullah pernah bersabda, u'titu as-syafa'ata fa'adkhartuha li ummati. Aku dikurniakan oleh Allah syafaat, aku simpan untuk umatku. Ini syafaat kubra ni Nabi tak guna di dunia ni, guna besok di akhirat. Tapi di samping itu ada semakna yang lain. Jadi apabila kita minta syafaat Rasulullah, itulah diistilahakan tasyaffu'.
minta syafaat. Diistilahkan juga istighosah. Walaupun dari segi perkataan, makna perkataan itu berbeza, tasawuf dengan istighosah, tapi maknanya sama. Juga minta syafaat. Kalau kita bertawassul kepada Rasulullah, berarti kita minta syafaat Rasulullah SAW. Tentang ziarah kubur, kita biarkanlah. Itu terangnya ziarah kubur yang tidak salah. Manusia atau orang yang pertama mengharamkannya. Saya kesimpulan yang saya baca dalam kitab Sifat Usaqah. Maklumat ini sangat penting. Pasal apa? Syekh Tajuddin sezaman dengan Ibnu Taimiyah. Oleh kerana tentangan hebat, penerangan yang begitu hebat dilakukan oleh para ulama, maka pandangan Ibnu Taimiyah ni boleh dikatakan terkubur. Tak ada sambutan. Selama berapa tahun? 4 abad. Boleh kita sebut berlalu abad ke-8, berlalu abad ke-9, berlalu abad ke-10, berlalu abad yang ke-11. Sampai saja abad 12, lahirlah Ibn Muhammad bin Abdul Wahab yang lahir pada tahun 1100 Hijrah. 111 14 kali. Senang tarik kelahiran Muhammad bin Abdul Wahab ni, insya-Allah susah kita nak lupa 111 1111. Muhammad bin Abdul Wahab ni menyebarkan pandangan Ibnu Taimiyah. Tak laku tiba-tiba Muhammad bin Abdul Wahab secara kebetulan politik di semenanjung tanah Arab, keluarga Saudi berjaya menumbangkan pemerintahan Said Husin yang berada di bawah Empire Utsmaniyah. Tak salah saya, kerajaan Arab Saudi ini berkuasa mulai tahun 1924. 1924 ada setengah kata 1928. Macam mana pun lebih kurang begitulah. 1924 atau 1928 menggunakan pemikiran agama Muhammad bin Abdul Wahab. Pandangan beliau diguna. Sampailah sekarang. Itu maka pandangan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab yang dikenali dengan pandangan kembanglah, kerana digunakan oleh kerajaan Arab Saudi, dan kita tahu Arab Saudi menemukan banyak beberapa buah universiti dan ramai daripada seluruh negara Islam datang belajar sana, daripada negara kita Indonesia dan sebagainya. Daripada sinilah maka tersebarlah ulama-ulama kita yang berfaham Wahhabi. Di sini kita nampak macam mana sejarah Wahhabi. Antara sifat yang sangat penting pemikiran agama Wahhabi ini ialah mudah mengkafirkan orang, mudah mengkafirkan sesama Islam. Saya terbaca sebuah buku yang dikarang oleh Syekh Salamah Udhami, dia bekas pensyarah Azhar. Saya lupa tajuk buku itu, tak salah saya Faqihtum Ayyuhal Qurniun. Dalam buku ini Syekh Salamah Udhami dia ada menerangkan, ada satu tajuk dalam buku dia ni. Tajuk dia sangat menarik. Apa dia? Salisut takfir. 3 orang yang kerjanya mengkafirkan orang Islam. Siapa dia? Yang pertama, Dhu Khusairah At-Tamimi. Dhu Khusairah At-Tamimi ini ialah pemimpin Khawarij di zaman Sayyidina Ali.
ceritanya panjang, kamu mungkin dah pelajari. Kau tak salah saya lah. Dia mengkafirkan Sayyidina Ali, ya, menghalalkan darah Sayyidina Ali, menghalalkan Muawiyah. Tapi akhirnya Sayyidina Ali terbunuh, Muawiyah selamat kerana pagi itu Muawiyah tidak keluar ke masjid. Yang pertama itulah pemimpin Khawarij yang pertama. 5,000 tentera Sayyidina Ali keluar daripada ketaatan Sayyidina Ali membentuk satu pasukan yang dikenali dengan golongan Khawarij. Yang kedua, tokoh kedua yang dikatakan suka mengkafirkan orang ialah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Ini bukan pandangan saya, pandangan Syekh Salamah Al-Dhami dalam kitabnya Faqihtum Ayyuhal Qurniun, golongan Qurniun ya. Yang ketiganya ialah Said Qutb. Saya minta maaf siapa ya, peminat Said Qutb ni. Said Qutb yang menyusun kitab Fi Dhilalil Quran. Siapa yang mendengar syarahan ahli jemaah dan tokoh-tokoh agama lain di Mesir, tahulah kritikan mereka. Di Malaysia ini, siapa yang dipengaruhi oleh kitab Fi Dhilalil Quran pun mudah mengkafirkan orang. Fi Dhilalil Quran Jadi ini latar belakang sejarah yang perlu kita ketahui. Kemudian di antara pemikiran Wahabi ini yang mereka selalu war-warkan, gunakan, apa dia? Segala amalan mesti dilakukan, tak dicontohkan, tak boleh dibid'ah. Bid'ah sesat masuk. Ya, kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Inilah. Tadi saya bacakan sebahagian ayat 7 Suratul Khasri, tak salah saya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Yang penting di sini apa? Apa yang Rasulullah larang kamu supaya kamu jangan amal, kita jangan amal. Kalau amal haram. Ma nahakum anhu fantahu, diganti apa yang Rasulullah tak buat, kita tak boleh buat. Salah tak? Maksudnya yang Rasulullah larang kamu jangan buat, kamu jangan buat. Diganti atau ditambah ya, apa yang Rasulullah tak buat, kita tak boleh buat. Jauh tak? Cuba tulis tu. Jauh tak? Manahakum anhu fantahu, apa yang Rasulullah larang kamu maka kamu jangan buat. Diganti dengan apa yang Rasulullah tak buat, tak boleh buat. Jauh tak? Jauh perginya. Betul tak tu? Jauh tak perginya? Di sinilah timbullah ahli hadis ya, yang bijak-bijak membuat apa ni ijtihad, timbullah ungkapan at-tarku laisa bi hujjatin fi tahrim, atau at-tarku laisa hujjatan fi tahrim. Boleh ditaruh huruf ba, boleh dibuangkan huruf ba. Kalau buangkan huruf ba, at-tarku laisa hujjatan fi tahrim. Kalau dibubuh huruf ba, at-tarku laisa bi hujjatin fi tahrim.
Yang Nabi tak buat tak boleh jadi dalil haramnya sesuatu perbuatan. Selalu kita dengar kan, Rasulullah dan sahabat ada tak lepas solat itu berzikir ramai-ramai? Ada tak buat? Ada. Tak ada. Siapa zikir ramai-ramai lepas solat, haram lah. Yang ikut paham Wahabi ni, bukan saya kata ya, dalam tulisan ulama dan kitab-kitab mereka dan artikel mereka, umat Islam sekarang ni lebih kurang 1,8 bilion. Yang ikut paham Wahabi ni kira-kira 5%. 95% ikut pahaman ahli sunnah. Jadi siapa saja yang berwirid ramai-ramai lepas sembahyang itu sesat. Sesat tempatnya di neraka. Sebab itulah dijawab at-tarku laisa bi hujjatin fi tahrim. Yang Nabi tak buat tak boleh dijadikan alasan haramnya perbuatan itu. Saya pernah berdialog dengan seorang kawan yang memang dia faham Wahbi. Apa itu sangat kuat di pahaman Wahbi dia. Dia nak menang saja. Saya soal dia, kalau saya beramal sehari semalam baca suratul Ikhlas 1000 kali, Nabi tak buat kan? Nabi tak suruh kan? Haram tak? Dia tak boleh jawab sampai sekarang. Haram tak saya baca suratul Ikhlas sehari semalam 1000 kali? Atau lepas solat itu saya baca 300 kali, saya 5 waktu 1500. Haram tak? Nabi tak buat. Dia termenung. Dia tak boleh kata tak boleh, dia tak boleh kata boleh. Yang selalu highlightkan oleh mereka ini ialah itu tadilah berwirid ramai-ramai lepas solat. Sebab itu mereka ni lepas solat diam, balik tengok TV tak apa lepas solat. Tapi kita zikir ramai-ramai sesat masuk neraka. Yang hebatnya lagi ialah maulid Rasul. Nabi ada buat tak sambutan lahirannya? Sahabat ada buat kan? Yang mula-mula buat ini orang Syiah. Dah kita ikut perangai Syiah. Jadi telah disimpulkan oleh ulama hadis sendiri, at-tarku laisa bi hujjatin fi tahrim. Apa yang ini Rasulullah tak buat, itu tak boleh jadikan dalil haramnya sesuatu amalan. Kita tentu sudah dengar jawapan-jawapan daripada ustaz-ustaz tentang maulid Rasul, tentang tahlilan orang mati. Memanglah Rasulullah tak buat tahlil orang mati ni. Baca Yasin malam Jumaat. Rasulullah ada larang tak? Suruh tidak, larang tidak. Betul tak? Bila Rasulullah tak larang, Rasulullah tak suruh, itu maknanya at-tarku. Baca Yasin tiap-tiap malam Jumaat itu termasuk dalam perkara at-tarku yang Rasulullah tak boleh. Jadi bila kita amalkan baca Yasin tiap-tiap malam Jumaat, tidaklah haram. Baca Yasin, baca Quran memang disuruh. Ramai-ramai memang dikehendaki. Dalam hadis dia, wa alaikum bil jamaati fa inna yadallah ma'al jamaah faman sadza finnar. Wajiblah di atas kamu berjemaah, kerana rahmat Allah itu
mudah didapati dalam berjemaah. Sesiapa yang menyendiri, dia akan menyendiri di neraka. Itu hadis saudara saya. Kalau kita telitikan ya, banyak amalan-amalan yang diamalkan oleh ulama zaman sekarang ini, banyak yang Nabi tak buat. Selawat Nabi, macam-macam jenis selawat Nabi. Mereka kata apa? Nabi tak pandai ke ajar kita selawat Nabi? Sehingga kita cipta ya, apa? Selawat nariyah lah, selawat tafrijiyah lah, selawat apa itu kamilah lah. Bodoh ke Nabi sampai macam itu? Ini cakap apa? Jadi bila kita dapat kaedah yang disimpulkan oleh ahli-ahli sendiri, iaitu at-tarku laisa bi hujatin, maka kaedah ini boleh kita gunakan untuk menangkis, untuk menolak pandangan apa juga ibadat, amalan mesti Nabi contohkan. Nabi tak contohkan, kita tak boleh buat ini, kita boleh tolak. Dengan tadi kaedah at-tarku laisa bi hujjatin fi tahrimi. Dan ada kitab-kitab yang dikarang oleh ulama hadis ya. Yang saya dapat tahu, seorang ulama hadis dari Maghribi apa, Syekh Siddiq Al-Qumari, dia ada menulis tentang ni, konsep at-tarku laisa bi hujjah. Boleh mungkin kita boleh beli, kita boleh tengok dalam Google ya. Mungkin di antara kita ni sudah ada yang memiliki kitab ini, tapi saya belum ada. Dan kertas kerja pun sudah ada di Malaysia ni, ditulis ya. Dalam satu seminar yang saya hadiri, saya lupa ya, seminar ini di Pahang ya, anjuran Jabatan Mufti Negeri Pahang. Tak salah saya dalam tahun 2003 ke 2004 saya hadir, dan kertas kerja itu ada dalam simpanan saya, tapi saya tak sempat nak bongkar. Ada kertas kerja itu ditulis oleh seorang ulama daripada Syria, at-tarku laisa bi hujjatin. Jadi saya fikir saya sudah cakaplah perkara yang asas mengenai at-tarku laisa bi hujjatin. Yang penting latar belakang sejarah tadi ya. Latar belakang sejarah itu sangat penting. Itu bermula semuanya daripada apa? Lahirnya Ibnu Taimiyah. Lepas itu pada abad 11 lahirlah apa tadi? Ibnu Abdul Wahab, Muhammad bin Abdul Wahab. Beliaulah yang menyebarkan pandangan agamanya, kebetulan digunakan oleh kerajaan Arab Saudi. Dan kita tahulah kerajaan Arab Saudi ini banyak duit ya. Dia boleh bagi beasiswa, boleh belajar free saja. Pendakwah di Malaysia ni di mana-mana kalau bersedia untuk menyebarkan faham Wahabi dapat allowance. Ada siapa nak bertanya? Cukuplah walaupun pendek, saya fikir itu perkara-perkara yang perlu kita ketahui ya. Jadi kita boleh tolak apa? Ini tak boleh, Nabi tak buat, itu tak betul. Macam itulah. Saya pernah ajar ajar apa? Ramai orang datang ke saya susah. Macam-macam masalah kecil besar. Anaknya yang mengurung diri 4 tahun. Ya macam mana? Saya fikir Nabi yang pernah diduga oleh Allah kesusahan yang paling hebat, Nabi Allah Yunus masuk dalam perut ikan. Kenapa dia selamat? Karena dia mengucap la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin.
Saya dapat fikiran, dapat idea. Orang yang datang ni macam-macam masalah berat. Terus saya macam ni lah. Haji, cuba bangun tengah malam macam biasa, pukul 1 ke pukul 12 ke pukul 2. Sembahyang taubat, sembahyang hajat. Lepas sembahyang hajat itu, tawasul pada Rasulullah dan tawasul pada Nabi Allah Yunus AS, baca Fatihah sekali, 2 kali. Lepas itu baca tasbih Nabi Allah Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, sampai bang subuh. Jangan berhenti, jangan tidur. Kalau mengantuk boleh minum, boleh berjalan. Mereka ni buat beberapa hari lepas itu, apa yang mereka hadapi itu diselesaikan oleh Allah dalam keadaan yang sangat menakjubkan. Anak yang hilang 1.5 tahun boleh berjumpa. Anak hilang, anak perempuan hilang 1.5 tahun. Direport mana balai polis, sampai polis pun dah tak mau terima. Tapi boleh baca ni satu malam, beberapa hari lepas tu macam-macam masalah. Cuba kita fikir, Nabi ajar tak baca la ilaha illallah macam yang saya ajar? Ada tak? Tak ada ajar pun. Tapi saya dapati bila saya baca tu kisah Nabi Allah Yunus ini, ada disebut oleh Allah, bismillahirrahmanirrahim, laula annahu kana minal musabbihin lalabisa fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Sekiranya Yunus AS itu tidak menjadi orang yang berterusan bertasbih, nescaya ia akan tinggal dalam perut ikan itu sampai hari kiamat. Maknanya mati dalam perut ikan. Tapi oleh kerana beliau terus menyebut itu, dilepaskan oleh Allah dalam keadaan yang selesa. Macam mana ikan itu dia boleh mutahkan di tepi pantai? Kenapa tak mutahkan di tengah laut? Nama Nabi Yunus pun diabadikan oleh Allah dalam Quran. Doanya pun kita guna. Dapat pahala tak ni? Dapat pahala. Jadi saya fikir macam ni, saya ajar macam ni. Rasulullah tak ajar. Kalau ikut pahaman Wahabi, dosa lah, sesat. Itu bid'ah, dolalah, saya masuk neraka. Boleh ke? Boleh ke macam tu? Fatihah Fatihah, Rasulullah ada tak ajar Fatihah 40 kali? Tak ada kan? Macam-macam orang menghadapi masalah hidup. Saya kata bacalah Fatihah 40 kali. Sembahyang taubat, sembahyang hajat, lepas tu baca Fatihah 40 kali, ulang iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in tu berapa kali, bayangkan Allah selesaikan masalah. Berjaya. Antaranya kawan saya sendiri, dia ada anak angkat belajar di pondok mana ada sijil. Lepas tu anak angkat ni nak masuk sekolah menengah, mana ada surat, mana ada sijil sekolah rendah pun tak ada, kosong. Nak masuk sekolah menengah, pengarah pelajaran agama tolak. Saya ajar dia, cuba jumpa lagi, baca terus, baca Fatihah. Bila sampai iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, baca terus. Bayangkan pegawai itu luluskan permohonan awak. Dia buat, luluskan. Tak apalah haji, anak haji saya terima. Masuk sekolah. Ini betul. Baca Fatihah 40 kali, setiap sampai iyyaka na'budu diulang beberapa kali. Bayangkan Allah telah kabulkan. Cubalah, siapa yang ada hajat besar, cuba. Jadi macam mana? Saya dulu masih umur 10-11 tahun, ayah saya dihantar ke satu pondok. Bukan dah berbulan-bulan, cuma 2 malam dia. Tuan guru pondok itu ajar saya apa? Dia tanya saya, awak hafal tak Alam Nasrah? Hafal lah tu. Baca Alam Nasrah banyak-banyak.
tak payah kira. Nanti awak senang belajar, senang hidup. Sejak itu saya belajar Alam Nasrah. Tak putus-putus. Memang betul. Saya belajar sangat mudah. Rasulullah ada aja tak Alam Nasrah terus-terus? Tak ada kan? Tapi oleh kerana makna Alam Nasrah itu memang ada berkaitan. Bila saya dah belajar agama, dah pandai baca kitab Arab, saya jumpa hadis. Hadis itu menyebutkan siapa yang membaca Alam Nasrah 9 atau 11 kali, kerjanya dimudahkan. Tuan guru tu ajar saya baca banyak-banyak. Saya memang tolonglah baca banyak-banyak. Sehingga saya ambil HSC. Satu malam pun saya tak belajar mana-mana kelas. Saya boleh lulus masuk Universiti Malaya tahun 69. Hebat tak? Hebat. Kalau dikira Rasulullah tak ajar, tak boleh diamal, sesat, masuk neraka. Sepatutnya saya masuk neraka lah. Jadi ada siapa nak bertanya? Sebenarnya agama Islam itu memudahkan manusia, ya, bukan menyusahkan. Manusia saja yang kurang faham, dia rasa menyusahkan. Memang antara apa itu pandangan Wahhabi, kita tak boleh ikut mazhab. Sehingga mereka kata Nabi Muhammad itu ikut mazhab apa? Ya? Itu kan soalan bodoh, ya. Soalan bodoh tu. Nabi Muhammad itu ikut mazhab apa? Ya? Itu satu soalan yang budak-budak sajalah bertanya. Yang ada ialah 4 mazhab. Mereka ni menegaskan kita tak boleh ikut mazhab kerana mazhab ini pandangan ulama. Ulama tak maksum, yang maksum Rasulullah. Kita mesti ikut Rasulullah, ikut hadis dan Quran baru selamat. Sebenarnya masalah ini sudah timbul, saya fikir saya hadapi 30 tahun dulu. Saya dapat jawapannya. Satu ayat dalam Quran saya lupa ayat berapa, surah apa, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina taqaw idza massahum ta'ifum minas syaitani tadzakkaru fa idzahum mubsirun. Sesungguhnya orang-orang yang benar-benar bertakwa kepada Allah, apabila mereka ditimpa oleh satu-satu tipu daya syaitan, lalu mereka melakukan dosa, tadzakkaru, mereka segera sedar, fa idzahum mubsirun, akhirnya mereka dapat melihat dengan jelas mana yang hak, mana yang batil, ya. Jadi ayat ini merupakan ayat jaminan daripada Allah. Walaupun ulama itu tidak maksum, tapi dijamin oleh Allah. Kalau mereka buat salah, mereka akan sedar kesalahan, lalu mereka akan dapat jalan yang benar. Contohnya Imam Syafi'i, dia ada 2 zamannya. Semasa beliau di Iraq, itu dinamakan pandangan beliau Qaul Qadim. Bila berpindah di Mesir, Qaul Jadid. Ada pembaruan yang dibuat oleh Imam Syafi'i pada Qaul Jadid. Itu sebagai contoh, ya. Mungkin Imam Syafi'i menyadari kesilapan yang lama dibaiki. Itu contoh. Walaupun ulama itu tidak maksum, tapi mereka dipelihara oleh Allah. Sebab itu kita boleh ikut mazhab. Kerana imam yang 4 itu, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal, bukan sebarang orang alim, ya. Orang alim besar, kebolehannya luar biasa, bukan macam gitu. Sebab itu kita ikut mazhab ini boleh, tak salah. Cuma timbul di zaman kebangkitan Kemal Atatürk di Turki. Ulama pada masa itu didorong oleh pandangan Kemal Atatürk tentang Islam. Mereka
setengah ulama di Turki pada masa itu dia tengok semua mazhab, ambil yang mudah. Tengok semua semak, ambil yang mudah. Ini kaedah ni diistilahkan talfikun. Ini tidak boleh, tidak dibenarkan. Walaupun memang sudah diistiadkan. Misalnya lah ya, wuduk dalam mazhab Syafi'i bila tersentuh perempuan batal, dalam Hanafi tak batal. Jadi ambil saja ikut guna saja pandangan Hanafi. Tapi kita mazhab Syafi'i, ini namanya talfik. Ini tak boleh. Ini tak boleh. Saya naik haji tahun 82. Pegawai bagi tahun haji bagi penerangan pada jemaah. Siapa tersentuh perempuan mesti ambil wuduk, batal. Nanti tawaf tak sah. Ya. Oh, cukup apa itu? Cukup diperhati. Dia ambil perhatian berat. Sentuh. Memanglah kalau kita di Masjidil Haram tu biasa saja ya, orang-orang Afrika perempuan tu pijak kita biasa ya. Pijak tangan, pijak kepala pun ada ya. Memang batal. Jadi kita dah dinasihatkan tu, kita ambil wuduk lah ya. Tapi ya, bila saya pergi haji tahun 2010 dah lain pula. Tersentuh lelaki perempuan tak batal. Kan berbeza tu. Jadi saya tanyalah, masalah apa Ustaz ni? Dulu tahun 2000 saya pergi tahun 82 batal, ini 2010 tak batal. Ustaz ni kata kita bukan guna talfik, bukan kita guna mazhab Hanafi. Kita dah semak dalam kitab, ada seorang ulama dalam mazhab Syafi'i mengatakan tersentuh lelaki perempuan tak batal. Jadi kita gunakan pandangan seorang ulama dalam mazhab Syafi'i juga. Oh, kalau gitu okey lah. Kalau kita taklid ambil pandangan Hanafi, itu namanya talfik. Tak salah saya sudah dipetuakan ya, itu tidak boleh. Macam yang berlaku di mana? Di Turki zaman kekuasaan Kemal Atatürk. Ini dinamakan talfik. Kita semak mana yang mudah ya. Itu tidak boleh. Jadi memang ada pandangan-pandangan yang berbeza itu. Sebenarnya inilah yang dimaksudkan ikhtilaful ulama rahmah. Perbezaan itu sebagai rahmat. Jadi manusia ini secara kebetulan ya, orang Asia Tenggara ni lebih sesuai dengan mazhab Syafi'i. Orang di Afrika lebih sesuai dengan mazhab Maliki. Orang Asia Tengah lebih sesuai dengan mazhab Hanafi. Macam di Turki, di Kazakhstan, di Uzbekistan, sana ikut mazhab Hanafi. Jadi fikir dah jawab lah tu ya, lebih kurang. Ada lagi? Ya. Konsep wahdatul wujud ini itu maknawiyah. Ya. Sama tak sifat kodrat dengan kaunuhu qadiran? Sama tak? Tak sama. Ya. Sifat kodrat itu sifat ma'ani, akal kita boleh guna. Tapi kaunuhu qadiran itu bukan kerja akal, itu kerja hati, yang bagi paham hati Allah saja. Jadi seseorang itu akan sampai hakikat kaunuhu qadiran bila Allah sampaikan dalam hati. Kalau tidak tak tahu. Sekarang seseorang itu dia belajar sifat ma'ani, sifat maknawiyah pada akal. Dia belum sampai ke tingkat maknawiyah sebenar, kerana belum ditingkatkan ke dalam hati oleh Allah. Begitulah wahdatul wujud ni maknawiyah yang menyesatkan orang-orang yang guna akal. Betul tak? Betul tak? Tak betul. Begini alam
yang kita duduk ni, apa namanya? Tak patut kalau ni pajar-pajar tak tahu. Alam yang kita duduk ni apa namanya dalam Quran? Ada tak suratul mulk? Tabarakalladzi biyadihil mulku. Apa itu mulku? Alam mulku, alam zahir ini. Batinnya fasubhanalladzi biyadihi malakut. Batinnya itu malakut. Zahir ni alam mulki, batinnya alam malakut. Ya. Sifat ma'ani itu zahir pada akal. Dalilnya apa? Dalil nakli dan dalil akli. Betul tak? Tetapi wahdatul wujud ni dalilnya bukan dalil nakli, bukan dalil akli, tapi ayatul masyhudah, dalil yang dimusyahadahkan oleh hati. Bila Allah bukakan hijab roh kita, pandangan hati kita dapat memandang alam malakut. Ketika itulah sifat qadrat itu ditingkatkan oleh Allah kepada kaunu qadirat. Wahdatul wujud itu berkaitan dengan maknawi yang mengkritik maknawiyah yang mengkritik orang yang ilmunya pada akal. Betul tak? Tak betul. Sebab itu kebanyakan ulama yang menolak ialah bukan ulama tasawuf. Ramai ulama tasawuf membenarkan, ramai ulama hadis membenarkan, ramai ulama-ulama besar membenarkan, menerima. Yang menolak itu kebanyakannya yang berilmu pada akal. Cuba kita tengok ya, apa Imam Syuuti. Imam Syuuti dalam kitabnya Ta'yidul Haqiqatul Aliyah pun dia membenarkan wahdatul wujud. Syekh Abdul Wahab Syarani dalam kitabnya Yawaqit wal Jawahir dia membenarkan. Ya. Syekh Ibnu Hajar Haytami dalam kitabnya Fatawa Al-Hadisiyah dia membenarkan wahdatul wujud. Syekh Dr. Abdul Halim Mahmud dalam kitabnya Al-Majmu' dia dapat menyelesaikan wahdatul wujud dengan satu perkataan. Apa dia? Wahdatul wujudullah. Betul tak? Wahdatul wujudullah. Habis. Orientalis, setengah orientalis lebih baik daripada setengah ulama kita dalam memandang wahdatul wujud. Betul tak? Sebab apa? Orientalis menerjemahkan wahdatul wujud dengan terjemahan the oneness of God. Tapi ulama kita wahdatul wujud dengan terjemahan hululiyah, ittihadiyah. Betul tak itu? Itu terjemahan yang salah. Ittihadiyah itu mentekadkan Allah dengan makhluk bersatu. Allah tetap Allah, makhluk tetap makhluk. Macam kita ambil paku, pakukan dekat kayu. Paku tetap paku, kayu tetap kayu. Itu ittihadiyah. Hululiyah, Allah dengan makhluk itu mesra. Macam mesranya apa itu garam ataupun gula dalam air. Itu hululiyah. Dua-dua ini mengharap, dua-dua pemikiran inilah, hululiyah, ittihadiyah inilah pantheism. Tapi ulama kita di Malaysia menganggap wahdatul wujud itu pantheism. Sedangkan setengah orientalis ya, wahdatul wujud itu bukan pantheism. Maknanya orientalis lebih pandai. Betul tak? Takkanlah macam Dr. Abdul Halim Mahmud itu salah pandangan dia wahdatul wujudullah. Takkanlah Ibnu Arabi dia bermaksud lain daripada itu. Betul tak? Syekh Abdul Wahab Syarani dalam kitabnya Yawaqit wal Jawahir dia mengingatkan kita, sesiapa saja yang menganggap konsep wahdatul wujud
Ibnu Arabi itu menyalahi akidah, itu pahaman orang itu. Paham tak? Bukan pahaman Syekh Ibnu Arabi. Karena semua tulisan Ibnu Arabi tentang tauhid menyamai dengan pandangan ulama ahli sunnah wal jamaah. Tidak mungkin wahdatul wujud itu menyalahi pandangan tauhid beliau. Sekiranya ada yang memandang wahdatul wujud itu menyalahi tauhid, itu pandangan orang tersebut. Itu siapa kata? Syekh Abdul Wahab Sya'rani dalam kitabnya Yawaqid wal Jawahir juzuk yang kedua. Bacalah sana. Bagi saya lah, yang selalu menolak wahdatul wujud ni, menghukum Ibnu Arabi dengan berbagai hukuman ni, mereka ni tak faham. Itulah tadi ilmunya pada akal, dia nak bahas ilmu yang dalam hati. Rasulullah akan bersabda, al-ilmu ilmani, ilmun sabitun fil qalbi fadzaka ilmun nafi, wa ilmun fil lisan fadzaka hujjatullah ala ibadi. Ilmu itu dua, satu dalam hati, itulah ilmu nafi, satu lagi di lisan. Ilmu di lisan ini ilmu pada akal yang Allah akan gunakan besok di akhirat. Sekiranya seorang itu baik dimasukkan surga, jahat dimasukkan ke neraka. Inilah ilmu syariat pada akal. Wahdatul wujud ni bab ilmu dalam hati yang menyesatkan orang yang ilmunya pada akal. Tentulah ilmu pada akal, mereka yang berilmu di akal ni tak boleh nampak kebenaran Ibnu Arabi. Ya. Sebab itu ya, kita mempelajari ilmu tauhid ni ada dua tahap, bukan satu tahap ya. Tahap permulaan, tahap yang biasa ialah kita mengenal Allah secara sama'i, dengan akal, dengan kitab, ada guru. Kita pelajari sejak tadika, sekolah rendah, sekolah menengah, universiti, sampai dapat ijazah BA, MA, PhD. Ini seluruhnya mengenal Allah secara sama'i, berdalil dengan dua dalil, dalil nakli dan dalil akli. Siapa yang akalan cerdik, dia dapat banyak. Kalau periksa dia dapat markah banyak, 90, 95 Tapi lanjutan daripada belajar mengenal Allah secara sama ini dikenali dengan belajar mengenal Allah secara zauki. Zauki. Ada tak dalam Quran? Ada. Bismillahirrahmanirrahim. Taqsa'irru minhu juludul ladzina yakhshawna rabbahum. Menggeletar seluruh anggota orang yang hatinya takut kepada Allah. Hati takut ni zauk tak? Rasa dalam hati takut. Menggeletar rasa pada tubuh badan jasmani. Siapa sampai ke peringkat itu dinamakan belajar mengenal Allah secara zauki. Summa talinu juluduhum wa qulubuhum ila dzikrillah. Setelah takut menggeletar, takut hilang, menggeletar hilang, hati jadi tenang. Wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Seluruh anggota jadi stabil. Inilah mengenal Allah secara zauki. Inilah yang dilalui oleh golongan ulul albab. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Sentiasa zikir dan tafakur, cara mengenal Allah, terus berzikir dan tafakur. Akhirnya ulul albab ni ya ditingkatkan ilmunya pada akal ke dalam hati. Bila ilmu pada akal ni sampai ke dalam hati dinamakan apa? Diistilahkan ma'rifah. Pada akal ilmu tauhid. Bila sampai ke dalam hati secara zauki dinamakan ma'rifatullah. Imam Ghazali melalui dua peringkat ni. Ya. Kan Imam Ghazali letak jawatan semua, dia belajar tasawuf, dia berzikir,
Duduk di Masjid Amawi 10 tahun, balik di Baghdad 1 tahun 11 tahun. Yang akhirnya Imam Ghazali menyimpulkan, apa kata Imam Ghazali? Fa ma'rifatullahi wa sifatihi wa af'alihi la tuhsal bi ilmil kalam, balil kalamu mani'an anha wa khijaban laha, wa amma khusuluha bil mujahadah. Qad qala Allah Ta'ala, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Adapun ma'rifatullah, ini makrifat ya, ilmu dalam hati. Makrifah tentang wujud Allah, makrifah tentang sifat-sifat dan af'alullah tidak akan tercapai dengan cara belajar terus belajar ilmu tauhid, ilmu kalam. Bahkan sesiapa yang terus belajar ilmu kalam, maka usahanya itu akan menghalangnya daripada dapat makrifah dan terhijab daripada makrifah. Adapun untuk mendapatkan makrifatullah itu mesti melakukan mujahadah. Karena Allah berfirman, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Imam Ghazali digunakan tafsiran Abdullah bin Abbas. Tafsiran Abdullah bin Abbas, walladzina jahadu fina, bermakna mereka yang bermujahadah untuk mendapatkan makrifah kami. Lanahdiyannahum subulana, nescaya kami akan hidayahkan jalan-jalan untuk mendapat makrifah kami itu. Ya. Dan Imam Ghazali dua-dua peringkat ni dia jalani Malahan Imam Ghazali dia bagi tahu macam mana nak buat ni. Nak buat ini zikir. Kata Imam Ghazali, kalau seorang itu nak melakukan mujahadah ni, dapat ilmu secara laduni, hendaklah dia bersuci. Lepas itu dia pilih satu tempat yang sesuai, dia duduk menghadap kiblat. Solat hanya solat fardu, solat sunat qabliyah ba'diyah saja. Tak boleh baca apa-apa, Quran pun tak boleh, hadis pun tak boleh. Terus menyebut Allah, 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 Allah. Hati hanya Allah saja, kosongkan daripada yang lain daripada Allah. Ya, kata Imam Ghazali, sesudah aku beramal begitu selama 40 hari 40 malam, aku rasa Allah kurniakan satu ilmu yang dulu aku tak ada. Aku tambah lagi 40 hari 40 malam, begitulah aku rasa Allah kurniakan aku satu ilmu yang dulunya aku tak ada. Boleh baca dalam kitab Ayyuhal Walad. Sudah terjemah bahasa kita, wahai anakku kecil je. Kitab tu nipis. Imam Ghazali menyimpulkan, para nabi dan rasul, para wali-wali Allah, para orang-orang yang hampir pada Allah mendapatkan ilmu dengan cara ini. Inilah mengenal Allah secara zauki. Bila secara zauki ini, itulah dapat musyahadah. Istilah musyahadah. Apa makna musyahadah? Kalau nak tahu definisi musyahadah ni susah. Dalam kitab At-Ta'rifat ada, tapi mungkin kita bingung nanti. Saya bacakan apa definisi makrifah, apa definisi musyahadah. Al-musyahadatu hiya ru'yatu ayatil haqqi bil basirati min ghairi subhatin ka'annahu ra'ahu bil aini. Ya, kalau nak tulis boleh saya baca lambat-lambat sikit. Al-musyahadatu hiya ru'yatu ayatil haqqi bil basirati min ghairi subhatin ka'annahu ra'ahu bil aini. Musyahadah itu ialah melihat tanda-tanda wujudnya Allah, keagungannya dan kesempurnaan Allah dengan pandangan mata hati atau pandangan roh. Cukup terang, seolah-olah orang tersebut cukup terang tanpa ragu, seolah-olah orang tersebut melihatnya dengan mata kepala.
seolah-olah orang tersebut melihatnya dengan mata kepala. Al-musyahadatu hiya ru'yatu ayatil haqqi bil basirati min ghairi subhatin ka'annahu ra'ahu bil aini. Jadi wahdatul wujud ni didapati cara musyahadah. Yang menolaknya orang yang ilmunya berakal. Mana nak betul? Sekolah rendah dia nak kritik budak sekolah menengah. Macam mana? Itu pun kita dah ketawa Jadi macam mana nak betul tak betul Tapi cuba kita pandangan apa? Ibnu Hajar Haytami bukan sebarang orang dia membenarkan, malahan dalam kitab Fatwa Hadisiyah dia ada ceritakan di Mesir seorang murid dalam pelajaran ilmu tasawuf seorang murid kepada seorang sufi. Murid ini melawan pandangan gurunya itu berpandangan wahdatul wujud betul, si murid kata tak betul. Jadi apa itu sudah bertentangan. Murid ni lawan cakap guru, mana boleh tuan, wahdatul wujud ni sesat Guru ni nasihatkan begini, dia tak terima. Jadi akhirnya murid ni tetap dengan pendirian dia, wahdatul wujud salah. Ibnu Hajar Haytami ceritakan tak lama daripada itu si murid ni dapat fitnah besar, saya lupa fitnah. Akhirnya ditangkap, dibuang ke mana? Dibuang ke Turki. Dia mati di sana. Apa fitnah? Kerana dia lawan guru pasal wahdatul wujud. Itu bukan cerita saya, cerita Ibnu Hajar Haytami dalam kitabnya Fatwa Hadisiyah. Kalau macam ketokohan Ibnu Hajar Haytami dia pun terima wahdatul wujud, takkan kita nak tolak Imam Syuuti pun terima, Abdul Wahab Syarani pun terima, Abdul Halim Mahmud pun terima, Ali Jemaah pun terima wahdatul wujud. Jadi gitulah, saya fikir sudah terjawab lah itu Wallahu a'lam. Soalan yang kedua itu ada dapat dihadapi oleh Rasulullah juga turunnya ayat Bismillahirrahmanirrahim. Innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Ya Muhammad, bukan engkau yang memberi hidayat orang yang kau kasihi, yaitu Abu Talib akan tapi Allah lah memberi hidayat. Jadi itu sebenarnya kehendak Allah. Kalau Allah kehendaki barulah. Kan ada disebut dalam apa tu? Bismillahirrahmanirrahim. Walau syi'na la'ataina kullan nafsin hudaha. Sekiranya kami mau, kami boleh bagi tiap-tiap orang itu hidayahnya. Walakin haqqal qawlu minni la'amla'anna jahannama minal jinni wan nasi ajmain. Itu ayat itu pun bukan itu juga kehendak Allah Jadi itu pulangkan kepada Allah. Kalau Allah kehendak dengan cara mudah orang kafir ni boleh Islam. Saya pun pernah ditemui seorang Cina. Dia jumpa saya. Dia kata, Ustaz, saya akhir-akhir ni walaupun saya tak ada agama, saya rasa saya sangat takut kalau saya tak masuk Islam. Pasal saya pun tak tahu. Kata saya, baguslah, masuklah Islam. Jadi saya bagi jalan cara-cara macam ni, bagi pejabat agama semua. Itu dia cuma rasa je. Kalau dia tak masuk Islam, dia salah besar. Apa sebab dia tak tahu? Kata saya, itu hidayat lah. Tapi orang yang hafal Quran tak beriman. Itu kalau kita tengok dalam Quran, itu hidayat lah. Macam orang Quraisy di Mekah, Nabi itu kenal sangat. Tapi hakikatnya dalam Quran disebut Bismillahirrahmanirrahim,
wa ra'aitahum yanduruna ilaika wa hum la yubsirun. Ya Muhammad, orang-orang Quraisy kota Mekah itu memang nampak engkau dengan mata kepala mereka, wa hum la yubsirun, hakikatnya mereka tak nampak engkau. Ni nampak tak nampak. Ni yang jadi masalah. Abu Jahal, Abu Lahab tu nampak Nabi. Malahan dalam sejarah, Abu Jahal adalah individu yang paling banyak melihat mukjizat Nabi, tapi dia tetap tak mau beriman. Mukjizat Nabi yang pelik-pelik dia nampak, orang lain tak nampak. Tapi oleh kerana kehendak Allah, dia mati, dia sanggup mati dalam perang Badar pada tahun 2 Hijrah. Kan dia jadi panglima. Nak pergi perang tu, dia kerana geram sangat dengan Nabi Muhammad tu, dia telik. Cara Arab Jahiliyah, antara kaedah telik itu 3 batang anak panah, 1 ditulis kosong, kedua kalah, ketiga menang. Bila dia cabut kalah, cabut kedua kalah, cabut ketiga pun kalah. Jadi Abu Jahal kata, ini karut, dipatahkan anak panah tu, aku nak perang juga. Betul, akhirnya dia mati dalam perang Badar. Memang dah macam tu. Mukjizat Nabi yang pelik-pelik, dialah di antara yang menyaksikannya, tapi dah tak dapat hidayat, mati dalam perang. Itu jawapannya. Yang satu lagi tadi apa dia? Ya. Pertemuan Nabi Musa dengan Nabi Allah Khidir ni pun banyak menyebabkan orang sesat, tapi banyak juga menyebabkan orang betul. Bila pahaman dipahami oleh orang-orang yang jahil, jadi sesat. Kalau dipahami oleh orang-orang yang ada asas pemikiran agama yang betul, jadi hidayat. Karena apa? Ada ayat tentang dia. Bismillahirrahmanirrahim. Fawajada abdan min ibadina atainahu rahmatan min indina wa 'allamnahu min ladunna ilma. Wa 'allamnahu min ladunna ilma. Itu ilmu laduni. Nabi Allah Khidir itu disebut hamba Allah yang diberi rahmat secara langsung oleh Allah, diberi ilmu secara laduni. Ilmu laduni ini, istilah ilmu laduni itu disalahguna oleh ramai orang Islam. Salah guna, salah tafsir, jadi sesat. Dia bersilat pun dia kata ilmu laduni, dia buat pembedahan batin pun dia kata ilmu laduni, sihir pun ilmu laduni. Jadi istilah ilmu laduni ni dah menyesatkan mereka. Cuba tengok dekat YouTube. Bila individu itu diam, jadi diserang, sana menyerang nak pukul jatuh, sana menyerang nak pukul jatuh. Ini ilmu laduni. Itu bukan ilmu laduni, itu sihir. Itu sihir, itu bukan ilmu laduni. Ilmu laduni ini memang ada, ya. Begini, Nabi Musa akhirnya pun dikurniakan ilmu laduni. Bila Nabi Musa itu diperintah oleh Allah, tinggalkan Bani Israel, pergi Bukit Tursina selama 30 hari 30 malam, dicampur lagi dengan 10 hari 10 malam, 40 hari 40 malam. Sesudah tamat 40 hari 40 malam, ini ditekan dalam ayat 143 surah Al-A'raf. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma jaa Musa limiqatina wa kallamahu rabbuhu qala rabbi arini anzur ilaik qala lan tarani walakin dur ilal jabali fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani. Falamma tajalla rabbuhu lil jabali ja'alahu dakka wa kharra Musa sa'iqa. Falamma afaqa qala subhanaka tubtu ilaika wa ana awwalul mu'minin. Kita ambil ayat yang akhir ayat ini. Falamma tajalla rabbuhu lil jabali.
Asalnya Nabi Musa diperintah oleh Allah, "Ya Musa, engkau renungkan Bukit Tur Sina dan kejadian sekitarnya. Kalau Bukit Tur Sina dan kejadian sekitarnya tetap wujud sebagaimana yang kau pandang sekarang, engkau boleh nampak aku dengan kedua matamu. Tapi apa yang berlaku? Falamma tajalla rabbu lil jabali." Maka apabila Tuhannya Allah mendahirkan, apa yang didahirkan? Tanda kewujudan zatnya yang maha suci menerusi Bukit Tur Sina. Maknanya pandangan mata hati atau pandang roh Nabi Musa itu, ya, hijabnya diangkat oleh Allah. Jadi pandangan roh, pandangan hati Nabi Musa nampak tanda kewujudan Allah yang tersirat pada kejadian Bukit Tur Sina dan sekitarnya. Ketika itulah Bukit Tur Sina itu hilang. Hilang macam mana? Dari pandangan mata kepala Nabi Musa. Karena ketika itu pandangan mata hati nampak, pandangan mata kepala ditutup oleh Allah. Ya. Falamma tajalla rabbul jali ja'alahu dakka. Maka Nabi Musa jatuh pingsan. Wa kharra Musa sa'iqa. Nabi Musa pun jatuh pingsan. Jatuh pingsan ni makna fana. Jadi ketika Nabi Musa difanakan itulah Allah lempahkan ilmu laduni dalam ruang hati Nabi Musa. Ya. Jadi maknanya kalau kita nak dapat ilmu laduni itu mesti menerusi fana. Menerusi fana. Fana ini disebut dalam hadis al-ihsan an ta'budallah ka'annaka tarahu. Bila kita seolah-olah melihat Allah itu karena melihat dalil wujudnya Allah yang berada di alam malakut, ketika itulah kita fana. Ketika itulah Allah limpahkan ilmu laduni terus ke dalam hati kita. Ya. Jadi ketika Nabi Musa difanakan oleh Allah itulah Nabi Musa dilimpahkan terus ke dalam hati ilmu laduni. Sebab itu disebut terusnya falamma afaqa. Afaqa ni maknanya pulih. Pulih mana? Pulih dari mana? Pulih daripada fana. Fananya Nabi Musa itu berakhir. Dia sedar macam kita ni. Qala, dia segera berkata, subhanaka. Tengok. Maha suci engkau ya Allah. Sebab itu wa kharra Musa sa'iqa itu bukan berarti dia jatuh pingsan. Kalau pingsan tentu Nabi Musa bingung. Kita tengok tak orang pingsan bila dia sedar bingung. Kita boleh tengok di hospital ayah kita, saudara kita, kawan-kawan yang dah pingsan kita hantar hospital, bila sedar apa dia cakap? Kan bingung. Di mana ayah ni? Oh, ayah masuk hospital. Tapi Nabi Musa tidak. Falamma afaqa qala subhanaka tubtu ilaika wa ana awwalul mu'minin. Hebat. Kesan laduni ni. Maha suci engkau ya Allah. Aku serah diri dan batin aku untuk jadi hamba-Mu, sebaik-baik hamba-Mu ya Allah. Aku rasa inilah titik permulaan aku mukmin sebenar. Wa ana awwalul mu'min. Inilah yang dimaksudkan oleh Sayyidina Ali, awwaluddin haqqan ma'rifatullah. Dalam Quran gulungan al-awwalun itu bukan gulungan orang mula-mula Islam. Gulungan al-awwalun itu ialah gulungan orang-orang mukmin yang dikurniakan oleh Allah ma'rifatullah, dirasa sampai ke titik permulaan hakikat iman sebenar. Saya fikir cukuplah ya. Ada lagi dia begini ya. Ilmu fiqh kita ikut mazhab Syafi'i. Ada yang ikut mazhab Hanafi, Maliki dan Hanbali. Ilmu tauhid, akidah kita ikut mazhab Ahli Sunnah wal Jamaah. Betul? Habis ilmu tasawuf ikut mazhab mana? Tak ada kan? Kita tak faham ya. Ilmu tasawuf itu ilmu ihsan. Islam rukunnya 5, ilmunya ilmu fiqh. Ya, mazhabnya ada 4. Lepas tu iman jadi ilmu tauhid.
kita ikut aliran ahli sunnah wal jamaah. Ihsan itulah ilmu tasawuf. Ada tak mazhabnya? Tak pernah dengar pun mazhab dan tasawuf. Ada pernah dengar mazhab dan tasawuf? Tak pernah dengar kan? Pelik ya bila dengar mazhab dan tasawuf. Mazhab dalam tasawuf ini dikenali dengan tarekat. At-Turuq As-Sufiyah, berbagai tarekat yang diajar oleh orang sufi, itulah mazhab dalam tasawuf. Sesiapa yang ikut tarekat Ahmadiyah, maka mazhab dia dalam tasawuf ialah Ahmadiyah. Siapa yang ikut tarekat Syadziliyah, mazhab dia dalam tasawuf Syadziliyah. Siapa yang ikut belajar dan beramal dengan tarekat Qadiriyah, maka tarekat Qadiriyah itu adalah mazhab dia dalam tasawuf. Siapa yang ikut tarekat Naqsabandiyah, begitu juga tarekat-tarekat lain macam itu. Abad yang ketiga itu sudah ada 10 mazhab dalam tasawuf. Pertama apa? Yang pertama Mukhasibiyah. Tokohnya Abu Haris Mukhasibi, meninggal dunia tahun 243 Hijrah, sezaman dengan Imam Ahmad Ibn Hanbal yang meninggal dunia 241 Hijrah. Tarekatnya dikenali dengan tarekat Mukhasibiyah. Beliau bukan ajar saja tarekat, menulis beberapa kitab tasawuf. Ar-Ri'ayatu li Hukukillah, itu sebesar Quran. Kaedah-kaedah zikir, muraqabah, semua ada, masalah semua ada. Ar-Risalatu Mustarsidin, ini adab murid, adab guru ya. Adabun Nufus, ini tulisan Abu Haris Muhasibi. Jadi siapa yang ikut tarekat Mukhasibiyah, mazhab Mukhasibiyah. Yang kedua Taifuriyah, ulamanya Abu Yazid Bustami, meninggal dunia 262 Hijrah. Tahun 2014 saya melawat Iran. Saya sempat singgah ke Masjid Abu Yazid Bustami, ditadbir oleh jawatan kuasa yang beramal dengan tarekat Abu Yazid Bustami. Anak cucunya pun beramal. Dia meninggal dunia 262, sudah berapa tahun tu masjid itu? Sudah 1200 tahun. Jawatan kuasa tu saya bercakap-cakap ya. Anak cucunya pun ada. Macam mana tak ada? Jadi Taifuriyah itu adalah satu mazhab dalam tasawuf, satu aliran. Sampai sekarang masih diamal. Jadi tarekat ni bukan perkara baru ya. Kemudian diikuti dengan tarekat Hakimiyah, dinisbahkan kepada Syekh Hakim At-Tirmizi, meninggal dunia 258 Hijrah. Dia bukan At-Tirmizi ahli hadis, itu bukan ya. Dia lahir pada tempat yang sama, tapi yang ini seorang ulama tasawuf. At-Tirmizi itu yang mengarang kitab Bahrul Mazi, itu ahli hadis ya. Jadi Syekh Hakim At-Tirmizi ini tarekatnya dikenali tarekat Hakimiyah. Lepas itu diikuti Syekh Abu Qasim Al-Junadi Al-Baghdadi, meninggal dunia 297 Hijrah. Ulama yang paling alim di zaman dia. Semuanya ada apa? Ada 10. Tarekat Nuriyah nisbahkan kepada Abu Husain An-Nuri, meninggal dunia di Mesir. Semua ada 10 Saya cukuplah sebut 4 atau 5 je. Jadi kalau kita nak satu-satu mazhab dalam tasawuf, belajarlah tarekat. Jadi apabila kita belajar ni tarekat-tarekat ni, berarti kita bermazhab dalam tasawuf, barulah kita dapat menyelesaikan masalah tadi, tahalli, tahalli dan tajalli. Ini bila kita pelajari bukan terus dapat. Tu salah pemikiran tu salah. Kita belajar kitab Ihya,
Imam Ghazali menghuraikan panjang lebar tentang tahalli, menghilangkan sifat-sifat madmumah. Ya, tahalli menghiaskan sifat-sifat mahmudah dalam hati. Dan satu lagi tajalli. Ini boleh dapat tak? Kita baca buku itu ulang-ulang 10 kali boleh dapat tak? Tak boleh dapat. Sehinggalah kita belajar mana-mana tarekat, kita berzikir bahawa pimpinan syekh tarekat itu dengan sendirinya nanti baru dapat. Sebab itu Syekh Abu Qasim Al-Junaidi Al-Baghdadi, dia memberi syarat fana itu 3. Pertama, sifat madmumah hilang. Kedua, sifat mahmudah sudah ditanamkan oleh Allah dalam hati. Ketiga, ingat Allah semata-mata. Itulah syarat fana. Bila 3 syarat ni ada, seorang itu difanakan oleh Allah, ketika itulah berlakulah apa yang dinamakan proses tahalli dan tajalli. Ada 4 istilah. Aqlun, qalbun, ruhun, sirrun. Asalnya 7, diringkaskan oleh ulama tasawuf ke 4 supaya mudahkan kita. Asalnya 7 berdasarkan pada sebuah hadis kursi. Banaitu fi jawfi bani Adam qasran, fil qasri sadran, wa fi sadri qalban, wa fi qalbi fuadan, wa fi fuadi saghafan, wa fi saghafi lubban, wa fil lubbi sirran. Aklun, sadrun, qalbun, fuadun, saghafun, lubbun, sirrun, 7. Tapi ulama tasawuf menghadapi kesukaran membezakan 7 ni. Diringkaskan kepada 4 supaya kita mudah faham. Apa dia? Aklun. Ingat tak? Akal. Tahu tak kita semua? Tahu. Senang kan? Qalbun, hati. Senang kan? Ruhun, ruh. Sirrun, sir. Sir itu kalau bahasa kita dalam budaya kita, lubuk hati. 4 ni ada dia punya peranan, fungsi. Al-aqlu lil ma'kulat. Akal untuk menerima yang masuk akal. Isra' Mi'raj masuk akal tak? Tak masuk akal kan? Sebab itu yang imannya pada akal, dia murtad. Imannya dalam hati, dia boleh faham. Wal qalbu lil mafhumat. Hati untuk memahami yang akal tak boleh. Kita rasa kita faham tu akal kita kan? Sebenarnya faham itu ialah hati. Berdasarkan pada ayat Quran, lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka ada hati tapi mereka tak mampu untuk memahami kebenaran Allah. Jadi hati itu peranannya apa? Untuk memahami yang akal tak boleh faham. Macam Wahdatul Wujud tu, memang akal tak boleh faham. Dia nak bahas dari segi akal, memanglah sesat. Kemudian waruh, ruh apa peranan dia, fungsi dia? Waruh lil musyahadah. Bila sebut roh ni samalah dengan pandangan hati. Kemudian asirru li tajalliyat. Tahu tak mana sir untuk tajalli? Segala maklumat ilmu yang kita ada, di mana rekodnya? Rekodnya pada sir. Jadi sir itu macam arsip dalam diri kita. Semua maklumat ada situ. Siapa yang datang ke seminar ni dalam sir dah ada. Sir itu antar kepada akal. Petang ni adalah Dr. Dahid bagi seminar. Akal kata, oh iyalah. Ingatkan tu. Kita fikir kat otak saja, tapi daripada sir tu pergi ke akal. Kalau sampai akal saja tak datang sini, akal hantar ke hati. Hati bagi kata putus, aku nak datang. Ni yang datang ni kata hati lah. Macam tu sir akal bagi hati. Sebab itu orang tua-tua kata jangan
Pikir baik-baik, jangan ikut hati. Betul tak? Pikir baik-baik, jangan ikut hati. Dah hati dah putus, susah. Tapi orang Melayu lain dengan orang Arab. Kalau orang Melayu kata aku nak bunuh engkau, insya-Allah tak bunuh. Kalau orang Arab aku nak bunuh engkau, kita larilah. Orang Arab cakap betul. Kerana pelajar kita dibunuh di Kahirah tu. Pasal kawan Arab tu dah bagi warning. Dia fikir macam orang Melayu je. Kalau kawan kita aku nak bunuh kau 10 kali pun insya-Allah tak bunuh. Betul tak? Itu cuma dia takutkan kita je. Tapi orang Arab jangan. Kalau aku nak bunuh kau, larilah ke mana. Tak lari memang dia bunuh. Ini perangai Arab, perangai Melayu lain. Betul tak? Jadi itu ya, akal, kalbu, roh dan sir. Ini 4 yang penting. Jadi itulah bila kita zikir, semuanya itu tadi akan main peranan. Bila Allah bukakan berbagai hijab, barulah roh kita ini dapat kita guna. Itulah macam Nabi Musa tadi ya. Macam ulul albab. Inna fi khalqis samawati wal arwah tilafil laili wa nar la ayatil li ulil albab. Pandangan roh ulul albab tu nampak ayat-ayat Allah di alam malakut. Sesudah berbagai hijab, roh diangkat oleh Allah, nampak. Ini ulul albab ya. Kenapa? Karena mereka sentiasa zikir dan tafakur. Jadi kalau gitu kesimpulannya, belajarlah mana-mana tarekat, zikirlah dalam mana-mana tarekat. Tapi bila dah belajar tarekat ni, jaga adab ya. Tak jaga adab tak jadi juga ya. Dan belajar tarekat ni jangan perangai tupai, kata guru saya. Tahu tak perangai tupai? Bertarekat tapi berperangai tupai. Tahun ini dia ikut guru A. Guru aku ni tak elok lah. Tahun depan dia ikut guru B. Setahun, alah guru aku ni lagi tak elok. Tahun 1 tahun lagi dia ikut guru C. 10 tahun 10 guru. Ini ikut tarekat perangai tupai. Kata guru saya, tak berjaya. Pagi ni dia tebuk apa kelapa pokok ni. Petang dia tebuk kelapa ni. Akhirnya tuannya marah, tembak. Mati dia. Ini guru saya kata, jangan bertarekat berperangai dengan perangai tupai, tukar-tukar guru. Orang politik boleh lah. Ikut mana, tak senang mana ikut PAS, tak senang PAS ikut apa PKR. Itu perangai tupai dalam parti. Akhirnya orang tak mau. Saya fikir cukup lah ya. Ada lagi? Ini pelajar perempuan tak ada soal. Jadi kesimpulannya, tarekat-tarekat itu adalah mazhab dalam tasawuf. Kena belajar. Amalan suluk ini dalam Quran ada asasnya ya. Ayat berapa? Ayat 16 surah Al-Kahfi tak salah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idzi tazaltumuhum wa ma ya'buduna illallah fa'u ilal kahfi yansur lakum rabbukum min rahmatihi wa yuhayyi lakum min amrikum mirfaqa. Wahai golongan pemuda Ashabul Kahfi ya, Allah berfirman kepada mereka, oleh kerana kamu sudah meninggalkan raja yang zalim, masyarakat yang zalim yang mengancam agama kamu, kepentingan hidup kamu, kerana mereka menyembah yang lain daripada Allah, fa'u ilal kahfi, masuklah dalam gua itu. Allah janji 2 perkara. Yansur lakum rabbukum min rahmatihi, Tuhan kamu Allah akan melimpahkan sebahagian rahmatnya secara khusus kepada kamu. Wa yuhayyi lakum min amrikum mirfaqa, Tuhan kamu Allah akan membantu kamu untuk menyelesaikan urusan hidup zahir batin kamu, dunia akhirat kamu, sehingga urusan kamu menjadi sebaik-baik urusan.
Ini janji Allah. Jadi Ashabul Kahfi telah uzlah, lari dari masyarakat yang menyembah lain daripada Allah. Mereka dipaksa supaya ikut menyembah lain daripada Allah, jadi mereka lari. Itu dinamakan uzlah. Kalau kita tinggal di sini, pergi bersolok di mana-mana, itu uzlah. Dah masuk ke surau solok ni, itu khalwat. Fa'u ilal kahfi, masuklah dalam gua itu. Kan Ashabul Kahfi itu diberi rahmat apa? 309 tahun. Baju tak koyak, perut okey, tak lapar. 309 tahun. Ya. Bila mereka terbangkit, cakap-cakap, berapa lama kita sini? Alah, 1 malam je, 1 hari je, setengah hari je. Itu kan rahmat. Kemudian nama mereka disebut dalam Quran. Doa mereka pun kita guna macam Nabi Allah Yunus tadi. Id awal fityatu illal kahfi faqalu rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasada. Doa ni kita selalu baca kan? Itu hebatnya ya. Orang yang beruzlah, berkhalwat inilah bersolok. Pada awal 80-an di Malaysia ni, ya, pegawai-pegawai penyelidik bahagian penyelidikan JAKIM, mereka ni berpandangan orang-orang yang bertarekat Naqsabandi bersolok, sebenarnya mereka ini betapa ikut kaedah pertapaan orang-orang Hindu yang melakukan pertapaan yoga. Ya. Itu hukuman. Itu pandangan mereka. Pasal apa? Pegawai-pegawai itu baru keluar UKM, dilantik bagian penyelidikan, ditugaskan untuk membuat penyelidikan tentang amalan solok. Yang mereka tahu apa? Tak apa. Sebab pegawai-pegawai itu saya jumpa berbincang-bincang. Kenapa pula dah berteriakat elok, tapi kenapa betapa? Astagfirullah, kata saya. Orang bersolok awak kata betapa? Susahlah. Habis dah macam tu. Itu sebab orang siapa saja tarekat Naqsabandi Khalidiyah yang bersolok dianggap sesat. Sebab apa? Betapa? Ikut ajaran Hindu. Ya, ikut ajaran Hindu. Orang Wahabi itu walaupun ditentang tasawuf, ada seorang ulama dia namanya Syekh Salman. Dia tulis sebuah kitab tentang khalwat, tentang uzlah dan khalwat. Huraiannya tentang uzlah khalwat ni cukup cantik. Saya baca puas hati. Padahal dia Wahabi, ulama Wahabi. Kitabnya itu tak salah saya, Uzlah wal Khalwa Khalan apa lagi saya lupa tajuk kitab. Saya ada kitab tu, ada dalam simpanan saya. Ulama Wahabi pun dia puji amalan ni bersolok uzlah khalwat. Jadi begitulah, kalau kita nak tolak senang saja, kalau saya senang saja. Memanglah mereka ni kata tiru Hindu, ya. Kebetulan pula setengah orang yang solok itu tak makan barang bernyawa, telur, daging, ayam ataupun ikan tak makan, susu tak boleh. Tapi ini sudah berubah di Malaysia ni, tak guna itu. Makan macam biasa, orang solok makan biasa, makan ikan, makan daging. Jadi tuduhan-tuduhan ni dah tak ada dah. Pasal apa? Itu istihadi, ya. Masa saya dulu kalau solok puasa 10 hari. Sekarang dah tak boleh dah. Kalau puasa tidur, orang bersolok ni tidur. Orang bersolok ni mesti zikir. Jadi kalau puasa dia tidur, jadi tak digalakkan untuk berpuasa. Jadi ini dinamakan perkara-perkara istihadi. Boleh berubah, ya. Jadi gitulah, itu jawapan yang soalan yang pertama tadi. Yang kedua tadi apa? Sudah jawab dua-dua,
Begini ya. Kita ambil dalil yang Quran. Baru tepat Dalam Quran surah Waqiah disebut manusia di akhirat nanti berapa golongan? 3. Wa kuntum azwazan salasah. Kamu besok wahai manusia di akhirat ada 3 golongan. Fa ashabul maimana ma ashabul maimana. Golongan sebelah kanan, alangkah bahagianya golongan sebelah kanan, karena mereka duduk di dalam surga. Wa ashabul mas'amah ma ashabul mas'amah. Golongan sebelah kiri, alangkah deritanya golongan sebelah kiri, karena mereka di dalam neraka. Was-sabiqun as-sabiqun ulaikal muqarrabun fi jannatin na'im. Sullatun minal awwalin wa qalilun minal akhirin. Golongan yang ketiga ialah golongan as-sabiqun. Ulaikal muqarrabun, mereka itulah orang-orang yang hampir kepada Allah. Fi jannatin na'im, surganya pun sudah disebut jannatul na'im. Sullatun minal awwalin, ramai bilangannya di zaman awal Islam. Wa qalilun minal akhirin, sikit bilangannya di akhir zaman Islam. Macam zaman kita ni golongan muqarrabun ada tapi sikit. Ya. Sekarang macam ni ada riwayat menyebutkan bila turun ayat ni, ada sahabat yang tak faham bertanya, "Ya Rasulullah, man as-sabiqun ya Rasulullah?" Ya Rasulullah, siapa itu yang disebut as-sabiqun itu? Rasul jawab, "Hum al-mufarridun." Musabiqun, as-sabiqun itu ialah golongan mufarridun. Jawapan Rasulullah ni juga belum dapat memahamkan sahabat yang bertanya. Tanya lagi, "Ya Rasulullah, siapa itu mufarridun?" Rasulullah bersabda, "Az-zakiruna Allaha katsiran waz-zakirat." Mufarridun itu ialah orang lelaki dan perempuan yang banyak zikir. Jadi as-sabiqun tu orang yang banyak zikir. Orang yang banyak zikir, orang yang bertarekat. Betul tak? Ulaikal muqarrabun. Orang yang banyak zikir inilah yang akan termasuk dalam golongan muqarrabun. Fi jannatin na'im, dalam surga an-na'im. Sullatu minal awalin wa qalilun minal akhirin. Nampak tak kita? Ya. Orang yang bertasawuf itu diangkat derajatnya oleh Allah. Tapi itu di akhirat. Sebab itu bila Allah sebut idza waqa'atil waqi'ah laisa li waq'atiha kadhibah khabidatun rafi'ah. Apa makna khabidatun rafi'ah? Hari akhirat itulah hari Allah merendahkan yang rendah, meninggikan yang tinggi. Betul tak? Siapa yang rendah jadi rendah, walaupun di dunia ni tinggi. Orang-orang pangkat tinggi-tinggi ni di dunia, kalau mereka memang rendah si Allah, besok di akhirat rendah. Ada istana besar-besar, disanjung-sanjung, tinggi di dunia. Tapi kalau mereka ni memang rendah, di akhirat rendah lah. Jangan terperanjat besok rumah kita lebih besar daripada rumah raja-raja. Boleh tak? Boleh tak? Boleh. Jangan terperanjat kalau kita ni besok lebih tinggi daripada menteri-menteri. Betul? Jangan terperanjat. Sebab Allah dah beritahu, hari akhirat itu hari Allah merendahkan yang rendah, meninggikan yang tinggi. Di dunia ni kita tak tahu siapa rendah, siapa tinggi, tak tahu. Kita tahu yang tinggi di dunia ni kereta besar, rumah besar, pangkat besar. Betul? Kita tahu yang rendah tak ada pangkat, duduk kampung. Orang awam itu orang kampung. Tapi dalam Islam orang awam itu orang yang hatinya lalai. Saya fikir cukuplah ya. Itu jadi ayatnya ayat Quran ni, bukan kata kita.
As-sabiqun tu orang yang banyak berzikir. Ayat ke-100 ya, surah ayat ke-100 surah Taubat saya ada menyebut begini. As-sabiqunal awwaluna. Satu lagi, as-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu anhu wa a'adda lahum jannatin tajri tahtahal anhar. As-sabiqunal awwalun. Kalau kita tengok Quran terjemahan itu tak betul. Karena diterjemahkan secara literal. Orang-orang yang dulu dan mula-mula Islam. As-sabiqun itu tadi dah orang yang banyak zikir tadi. Al-awwalun itu orang yang macam Nabi Musa. Wa ana awwalul mu'minin. Apa makna wa ana awwalul mu'min? Nabi Musa kata, ya Allah, aku rasa inilah titik permulaan aku mukmin. Bila Nabi Musa dikurniakan ma'rifatullah, teruslah hati, dia rasa itulah titik permulaan mukmin. Wa ana awwalul mu'minin. Inilah golongan al-awwalun, as-sabiqun al-awwalun minal muhajirin wal ansar. Bukan semua muhajirin dan ansar itu dapat menjadi golongan as-sabiqun al-awwalun. Sebahagian saja. Malahannya isteri Nabi. Sepatutnya kalau kita fikir, tentulah isteri Nabi ini memanglah sepatutnya gitu. Tapi ada syarat, isteri Nabi nak duduk bersama Nabi di akhirat besok, ya, dapat ganjaran yang baik, itu ada syarat. Mesti apa? Mesti sampai ke derajat ihsan, menjadi seorang muhsinah. Tahu tak cerita ni? Tahu tak ni orang perempuan, tahu tak cerita? Saya ceritakan lah ya. Boleh. Tapi jangan terperajat. Satu masa di Madinah, baru pindah ke Madinah, entah berapa lama tak tahulah, isteri Nabi ini, isteri Nabi itu mengalami kejutan hidup. Tidak seperti di Mekah. Di Mekah semua okey, makan minum rumah okey. Di Madinah dah tak okey. Senang cerita gitulah. Jadi isteri Nabi ini berpakat-pakat minta naik allowance. Ya Rasulullah, kami rasa sejak di Madinah ni makan minum kami gini-gini, pakaian kami begini-begini. Terus saja turun ayat Quran, ya ayyuhan nabi, wahai nabi, qul li azwajika. Sekarang kau cakap dengan isteri kau. Apa? In kuntunna turidnal hayatad dunya wa zinatiha wa zinataha fata'alina umatti'kunna wa usahrikunna sarahan jamila. Kalau kamu minta ini, aku boleh bagi. Lepas tu aku cerai semua. Keras tak? Baru minta aja, bukan minta kereta, bukan minta balok. Tapi ayat ni ada sambungan. Sambungan ayat ni, ayat yang lain disambung terus. Wa in kuntunna turidnallaha wa rasulahu wa darul akhirah fa innallaha adda lil muhsinati minkunna ajran azima. Sekiranya kamu mau Allah, mau Rasul, mau kebaikan akhirat, sesungguhnya Allah telah menyediakan pahala yang besar bagi di antara kamu yang sampai ke derajat ihsan, menjadi seorang muhsinah. Faham tu? Isteri Nabi bukan tiket percuma terus dapat derajat tinggi, mesti melalui derajat ihsan. Fa innallaha a'adda lil muhsinati sinnya min kunna ajran azima. Isteri Nabi pun kena. Jadi sebab itu tadi soal tadi belajar tasawuf, belajar tarekat ni Allah tingkatkan derajat. Betul. Isteri Nabi pun kena syarat itu. Bukan main-main. Faham tak ni? Okey, ada lagi?